Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Amalkan komunikasi berkesan ke arah mengekalkan keharmonian berkeluarga. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Sosialis Vietnam. Puan Yang Terutama Datin Paduka Hajar Rakiah binti Haji Abdul Lamid alias Hamid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Perancis. Tuan Yang Terutama Pangeran Muhammad Husaini bin Pangeran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pangeran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia. Tuan Yang Terutama Gary Ramli bin Ibrahim, Pesuruh Jayatinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Dan Tuan Yang Terutama Pangeran Salimin bin Pangeran Muhammad Daud, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Major General Bersara Farhad Abbas Sani Hilal I Imtiaz, Pesuruh Jayatinggi Republik Islam Pakistan ke negara Brunei Darussalam. Dan Puan Yang Terutama Amra Diki, Pesuruh Jayatinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 418 kes dilaporkan sembuh hari ini.
Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Awang Zulfadli bin Haji Awang dari Masjid Pangeran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku Katok, menjuarai pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran antara pegawai-pegawai Masjid Senegara ke-9 2022. Pertandingan anjuran jawatan kuasa takmir Masjid Omar Ali Saifuddin dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid. Majlis penyampaian hadiah diadakan pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. 23 orang pegawai Masjid Senegara menyertai pertandingan berkenaan. Pertandingan bertujuan meningkatkan lagi kualiti pembacaan para pegawai masjid. Kepribadian dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh paling agung yang wajar diteladani dalam kehidupan seharian. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bagi mengangkat budaya berpantun sebagai budaya warisan serta menguji kemahiran berbahasa, pagi tadi Universiti Brunei Darussalam, Suruhanjaya Tinggi Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan pertandingan Pesta Pantun antara institusi pengajian tinggi negara Brunei Darussalam peringkat akhir. Pertandingan berlangsung di Pusat Kesenian Pro Chancellor Universiti Brunei Darussalam, UBD. Jangan lupa bersalaman tangan. Soalan saudari hamba jawabkan. Iman dan takwa jadi pegangan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Johan disandang oleh pasukan Universiti Brunei Darussalam B, manakala naib juara pasukan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan pasukan Universiti Brunei Darussalam A di tempat ketiga. Pertandingan disertai oleh 4 buah pasukan. Juga diadakan persembahan sketsa berdudun. $686 bakal graduan Politeknik Brunei pengambilan ke-9 akan menerima diploma tahap 5 dalam jurusan masing-masing pada Majlis Convocation Politeknik Brunei yang akan diadakan pada 26 Oktober di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa. Pagi tadi, Politeknik Brunei mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena Majlis Convocation berkenaan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Khatam Al-Quran yang diadakan sempena Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-8 ini antara lain bertujuan memartabatkan Al-Quran. Juga hadir Awang Lim Kian Bun, pemangku pengarah Politeknik Brunei. Kepribadian dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh paling agung yang terpuji serta mulia dan wajar diteladani dan diterapkan dalam kehidupan seharian oleh seluruh umat Islam. Perkara tersebut antara intipati ceramah agama sempena Majlis Maulidur Rasul anjuran Pusat Serantau Semio Voktek.
Sambutan Maulidur Rasul juga diadakan oleh Kelab Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam petang tadi. Hadir Dr. Nur Farizal bin Osman, pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Majlis antara lain bertujuan untuk memperingati dan menyemarakkan sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara para pegawai dan kaki tangan. Manakala majlis serupa berlangsung pagi tadi di Pusat Serantau Simei Voltek Gadong, hadir Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau Simei Voltek. Ceramah bertajuk Rasulullah Qudwah Hasanah, Panduan Kehidupan Ummah, juga menyentuh sifat-sifat dan akhlak yang terpuji Rasulullah yang boleh dijadikan acuan dalam mendidik dan membentuk masyarakat. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian perkhidmatan dan pameran dan bahagian perpustakaan dan pembelajaran dengan kerjasama history.sbc.bn yang terdiri daripada guru-guru sejarah di negara ini, petang tadi menganjurkan bicara sejarah evolusi pentadbiran negara Brunei Darussalam dari perspektif sejarah. Sesi bicara berlangsung di pusat berkenaan. Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, antara lain berkata, informasi persejarahan melalui proses sosialisasi dalam pendidikan, langkah-langkah perkongsian ilmu sememangnya satu langkah yang amat dihargai dan disanjungi dalam mengukuhkan lagi pengamalan dan penghayatan nilai kebrunaian yang bersandarkan kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Hampir 60 orang menyertai sesi terdiri daripada para pegawai pendidikan dan guru-guru sejarah di seluruh negara. Sesi bicara diisikan dengan ceramah disampaikan oleh dua penceramah berpengalaman. Tujuan sesi diadakan bagi meningkatkan keyakinan kepada guru-guru sejarah ketika menyampaikan fakta dalam pembelajaran kepada para murid dan menaik taraf kualiti guru sejarah. Setiap ahli keluarga perlu menjadi pendengar yang baik dan mengamalkan komunikasi berkesan dan positif untuk mengekalkan keharmonian berkeluarga. Berdasarkan statistik bahagian khidmat nasihat keluarga sepanjang 3 tahun kebelakangan, antara faktor tertinggi yang menyumbang kepada konflik dan perselisihan rumah tangga yang diadukan berpunca daripada tiadanya persefahaman antara pasangan dan aduan pengabaian nafkah atau tanggungjawab. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemuk, pemangku pengarah hal ehwal syariah selaku pengerusi kursus pasca perkahwinan 2022, berucap demikian pada majlis penyampaian sijil peserta kursus pasca perkahwinan pagi tadi. Ini diusahakan perlu dikarihi dengan keturunan. Program tahunan anjuran bahagian khidmat keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama diadakan bermula 18 Oktober lalu. Bertemakan Iman Dikarihi Keluarga Harmoni, program antara lain memfokuskan kemahiran berkomunikasi, keibubapaan dan pengetahuan undang-undang keluarga Islam. Beberapa peserta semasa ditemu bual oleh pewarta RTB berkata, program tersebut memberikan pengetahuan mengenai pembentukan keluarga harmoni. Ilmu yang barulah yang diperolehi pada masa yang sama adalah merefresh semula apa yang pernah dipelajari juga. Saya rasa ia satu projek yang baik dan ia boleh meningkatkan pengetahuan kita di dalam berumah tangga. Dua pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei Kampus Sultan Bolkiah akan mewakili negara Brunei Darussalam untuk menyertai pertandingan WorldSkills ASEAN ke-13 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen dan Pameran Santeng Singapura tahun 2023. Kedua-dua pelajar tersebut, Muhammad Amirul Haziq bin Haji Metusin dan Muhammad Faiz bin Arman, terpilih dalam pertandingan kemahiran kebangsaan 2022 bagi penyejukan dan penghawa dingin
yang diadakan hari ini di kampus sekolah berkenaan di Syria. 4 pelajar bersaing bagi mendapat 2 tempat untuk mewakili negara ke World Skills ASEAN Competition tahun depan. Pertandingan tersebut menumpukan kepada pemasangan dan komisen sistem penghawa dingin. Pada pertandingan itu nanti, beberapa orang belia mewakili 10 negara anggota ASEAN akan bertanding dalam 22 bidang kemahiran. Antara kelebihan mengamalkan ratib al-atas adalah dipanjangkan umur, mendapat husnul khatimah dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin Biro Keagamaan Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT mengadakan majlis zikir ratib al-atas yang disertai oleh 50 jemaah. Majlis Zikir Ratib Al-Atas merupakan salah satu aktiviti program Brunei Darussalam Berselawat yang merupakan kesinambungan kepada program-program yang diadakan sebelum ini, iaitu program Brunei Berselawat dan program Kenali dan Cintai Rasulullah. Antara pengisian majlis, bacaan Ratib Al-Atas dan doa ratib. Program Brunei Darussalam Berselawat akan diteruskan esok dengan majlis selawat subuh Jumaat secara maya. Manakala majlis selawat perdana akan diadakan di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang bermula pukul 6 petang. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha dan Tabung Darah Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait kini mengalami kekurangan bekalan semua jenis darah. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengalu-alukan bantuan orang ramai dalam sama-sama meningkatkan bekalan darah di hospital berkenaan. Orang ramai yang berhasrat menderma darah boleh berkunjung ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha atau Tabung Darah Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait mulai pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Sementara itu, kempen derma darah juga akan diadakan Sabtu ini, 22 Oktober di Dewan Bukit Retak, Pusat Beli Pekan Bangar, Daerah Temburong. Kempen anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan itu akan diadakan bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala kempen darah anjuran Persatuan Malayali akan diadakan pada 23 Oktober di Tabung Darah Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait. Kempen bermula pukul 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard adalah sangat digalakkan. Maklumat lanjut hubungi 2242424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp 8775745 atau 7375745 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn dan diikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook. Aktiviti senaman bagi program tempat kerja dan kesihatan diungkayahkan oleh Kementerian Pendidikan bagi meningkatkan kesedaran, pengetahuan serta kecekapan mengenai gaya hidup sihat. Program diteruskan lagi petang tadi bagi daerah Tutong, diadakan di Dewan Sekolah Menengah Muda Hashim. Antara yang menyertai Awang Ali Hamdani bin Haji Muhammadiyah, pemangku pengarah perkembangan kurikulum Kementerian Pendidikan. Sebanyak 30 sesi aktiviti senaman akan dijalankan secara berjadual di semua cawangan daerah, diketuai oleh ketua-ketua jabatan dari Kementerian Pendidikan. Aktiviti dikendalikan melalui bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar HSE, Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum.